Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya wakil dari kumpulan The Newtons akan membentangkan tentang masalah beg berat dalam kalangan pelajar di Malaysia. Terutama sekali saya memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu saya sendiri, Abang Abdul Rahim, Enil Shah, Jin Felicia, Nur Atirah Kashrina dan Syurenda. Saya mulakan dengan pengenalan. Seperti yang kita tahu bahawa pendidikan menyelaraskan semua aspek kehidupan seseorang dan pendidikan merupakan faktor utama kejayaan sesebuah negara. Namun begitu, cara pengajaran dan pembelajaran berubah mengikut abad. Perkara yang kekal dari dulu hingga sekarang adalah beg berat sekolah yang berlebihan. Oleh hal demikian, sama ada pelajar ataupun ibu bapa telah membuat aduan, tapi tiada tanda untuk berakhir. Seterusnya, latar belakang. Yang pertama, menurut Dutch Labour Inspectorate pada 2012, untuk mencegah sakit belakang, terdapat had yang ditetapkan untuk mengangkat bebanan bagi setiap individu. Yang kedua, menurut National Institute of Occupational Safety and Health pada 1981, minimum pembawaan berat untuk kanak-kanak lelaki dan perempuan di bawah umur 16 tahun adalah 14 kg dan 8 kg. Yang ketiga, menurut Grimmer pada 1996 dan disokong oleh Lake and Cruz pada 2004, pelajar mengalami sakit tulang belakang lebih awal oleh kerana penggunaan beg sekolah yang berat. Yang terakhir sekali, satu kajian di New Zealand juga didapati kira-kira 2 daripada 3 daripada ibu bapa menganggap bahawa beg sekolah terlalu berat untuk dibawa ke sekolah. Saya teruskan dengan permasalahan kajian. Yang pertama, kebanyakan golongan pendidikan di Malaysia menganggap buku teks bukanlah bahan asas yang paling utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, terdapat banyak buku-buku rujukan tersendiri yang lebih lengkap berbanding buku teks di sekolah. Yang ketiga, buku teks bukan sahaja berat tetapi saiz yang besar, buku yang tebal, contengan pada karikatur dan figura sejarah. Yang keempat, kanak-kanak juga terpaksa menghadap beg berat yang melebihi daripada 10% berat badan dengan postur badan yang salah. Yang kelima, pemilihan beg sekolah juga salah dan tidak mesra pengguna di mana span yang nipis boleh menyebabkan sendi otot dan sakit berlebihan. Yang terakhir, langkah yang dilakukan oleh kerajaan sangat lambat di mana pemberian loka diberikan secara berfasa. Setiap yang berlaku mesti ada punca tersendiri. Terdapat 5 punca yang menyebabkan beg sekolah berat. Yang pertama, mata pelajaran terlalu banyak. Subjek yang dijadualkan terlampau padat menyebabkan buku yang perlu dibawa banyak. Yang kedua, pelajar tidak tahu menyusun buku. Usia kanak-kanak yang terlampau muda di mana mereka masih tidak tahu untuk menguruskan diri seperti menyusun buku. Yang ketiga, membawa barang tidak berkaitan. Beg sekolah dipenuhi dengan barang-barang yang lain seperti bekalan makanan dan lain-lain. Yang keempat, mereka menganggap sebagai isu remeh, sikap sesetengah pihak yang alfa dan tidak cakna mengenai isu ini. Yang terakhir sekali, kurang impak daripada usaha pihak kerajaan, gerak kerja dan pendekatan yang agak samedewa dari pihak kerajaan. Selepas punca mesti terdapat kesan yang menimpa. Yang pertama, sakit tulang belakang. Hal ini demikian kerana pelajar terpaksa memikul beg yang berat berlebihan. Yang kedua, penyakit skoliosis. Penyakit ini sering dihadapi oleh golongan remaja yang berumur antara 10 hingga 17 tahun. Hal ini membuktikan bahawa masalah beg berat merupakan salah satu punca yang menyebabkan golongan remaja menghidap penyakit skoliosis. Yang ketiga, pelajar malas ke sekolah. Pelajar tidak mampu memikul beg yang berat setiap hari dan juga mereka cepat berasa letih apabila membawa beg yang berat. Pelajar menjadi malas untuk pergi ke sekolah atas sebab beg yang berat. Yang terakhir sekali, kes hilang buku di sekolah. Pelajar meninggalkan buku yang tidak ada kerja rumah dan buku yang tidak perlu di bawah meja
atas sebab tidak mahu memikul beg yang berat. Terdapat pelajar yang tidak bertanggungjawab mencuri buku pelajar lain yang tinggal di bawah meja. Oleh itu, kumpulan saya mencadangkan dua idea bagi penyelesaian masalah berikut. Yang pertama, smart locker dilengkapkan dengan ciri keselamatan seperti pengimbas wajah, ruangan dalaman yang mencukupi, diperbuat oleh bahan yang tahan lama dan tidak mudah berkarat. Yang kedua, smart table dilengkapkan dengan skrin boleh sentuh yang bersaiz tidak lebih daripada 50% permukaan meja serta mempunyai soket untuk tujuan mengecas semula peranti. Dibekalkan dengan kerusi yang bercirikan ergonomik. Untuk smart locker, inovasi ini adalah sesuai untuk diaplikasikan bagi pelajar yang khususnya di peringkat rendah. Dengan adanya locker pintar, kerisauan untuk pelajar tertinggal atau kehilangan kunci dapat dielakkan. Masalah seperti pelajar terbeban membawa buku latihan yang banyak atau terlupa membawa bahan yang diperlukan oleh pengajar dapat dielakkan. Kebaikan produk ini adalah merangkumi pelajar serta pengajar. Ini adalah gambaran reka bentuk smart locker dan peranti pengenalan wajah. Untuk smart table pula, risiko kehilangan alatan gadget boleh dielakkan. Meja pintar tidak akan dipindah-pindahkan selalu. Risiko masalah murid terlupa membawa alat gadget dan kes kecurian atau kehilangan gadget akan dapat dielakkan. Semua pelajar tidak kira latar belakang pendapatan ibu bapa dapat mempunyai akses penuh terhadap gadget elektronik. Ini adalah reka bentuk bagi meja pintar pelajar sekolah dan kerusi ergonomik. Untuk tambahan, kos bil elektrik sekolah yang tinggi dapat dikurangkan kerana monitor pada meja pintar ini akan diperbuat daripada skrin LED. Masalah skoliosis dibekalkan khas dengan kerusi yang bercirikan ergonomik. Kerusi ergonomik adalah kerusi yang dibina untuk menyokong badan, mengelakkan postur yang baik dan mengelakkan ketidakselesaan. Kerusi ergonomik direka khas untuk boleh dilaraskan mengikut kesesuaian saiz dan ketinggian pengguna. Sebagai kesimpulan, yang pertama, pelbagai pendekatan yang telah dilakukan oleh setiap pihak terutamanya KKM di mana garis panduan untuk maksima beg berat dan spesifikasi beg sekolah. Yang kedua, penyediaan locker juga telah dilakukan dan diyakini akan dapat mengurangkan isu beg sekolah berat. Yang ketiga, penggunaan buku teks tidak nampak bersesuaian dan tidak praktikal lagi untuk digunakan pada masa kini. Yang keempat, bersama kita perlu menyedari tentang kepentingan untuk menyelesaikan masalah beg berat bagi memberikan nafas baru kepada dunia pendidikan dalam era moden.